Salah. Sekejap eh. Share screen. Right. So kita ambil masa seminit dua lebih kurang untuk kita tengok siapa yang ada, siapa yang tak ada, yang masih lagi belum masuk. Saya share dulu. Okey, jadi hari ini saya bercadang untuk berkongsi dengan anak murid semua tentang teknik menjawab soalan sains, of course. 1511 kertas 2, tapi hari ini kita akan fokuskan kepada bahagian C, soalan mengkonsepsi. Okey, untuk bahagian hari ini yang saya akan kongsikan ini dia adalah soalan yang boleh kita pilih lah, bukan wajib. Dia ada dua soalan yang boleh kita pilih, salah satu daripadanya, tapi hari ini saya nak sharekan dulu soalan mengkonsepsi. Okey, so peringatanlah untuk semua. Okey, sepanjang kita berbengkel ni, okey, so pastikan mikrofon masing-masing dalam keadaan senyap, mute kecuali nanti kalau ada nak tanya soalan secara direct pada cikgu, silakan untuk unmute mic. Kemudian pastikan tiada gangguan lah untuk awak dan juga untuk kita semua. Untuk awak tu pastilah carilah kawasan-kawasan yang sesuai untuk awak fokus sepanjang bengkel ni, dan juga kita jangan ganggulah kalau boleh sepanjang kita belajar. Okey. Dan yang ketiga, cikgu minta sangat kalau ada apa-apa soalan ataupun apa-apa yang cikgu minta respon, mohon responlah sama ada nak cakap secara verbal ataupun nak tulis dekat chat box ataupun nanti akan ada cikgu gunakan beberapa apps lah untuk kita berinteraksi. So cikgu mohon respon. Dan kalau seperti yang saya selalu ulang lah kan, kita ni pelajar, jadi memang asam resam pelajar lah kan, dia akan melakukan kesilapan, ada kalanya salah, tak apa. Yang salah tu nanti daripada situ kita perbaiki dan kita tak akan ulang lagi. So mohon respon, dan kemudian kalau siapa yang tak boleh nak masuk dekat apps yang cikgu gunakan tu, mungkin boleh juga merespon pada ruangan chat untuk bertanya soalan dan memberi jawapan lah. Alright? Okay. So untuk kelas kita hari ini kita akan gunakan class point. Okay, ni kod kelas saya akan bagikan dia punya link dekat chat box. Sekejap saya lupa pula saya nak. Sekejap saya ambil link dia. Okay, ni masuk dalam chat point saya. Chat point pula dah. Class point. Okay, saya buka balik. Saya punya ni, saya pun dah lupa. Share again. Right. So kita punya class code adalah 53655. Saya tulis class code 53655. So masuk, tuliskan nama dan join the class. Okay. Right, dah seorang dah masuk. Okay, saya bagi masa, boleh masuk dulu. So petang ni kita santai-santai lah, santai-santai berisi lah orang cakap kan. Kita duduk berinteraksi, belajar secara santai. Yang paling penting awak dapat apa yang nak saya kongsikan petang ini. Okay, orang ada dalam partisipan kita ada 10 kan, tapi bukan semuanya pelajar lagi. So yang dah ada tu boleh masuk, yang tak masuk lagi tu bolehlah panggil kawan-kawan. Tang dah masuk, Putri, Haris, Emilin, Izati. Okay, so Tang boleh panggil kawan-kawan yang lain. Okay, yang lain juga boleh bolehlah panggil kawan-kawan awak kat grup awak masing-masing . Okay, so saya ingatkan sekali lagi, cara saya mengajar ataupun mengajar secara online ni adalah ada 3 step ni.
Yang pertama, saya ajar. Okey, saya ajar teknik tu. So sepanjang saya ajar tu kalau tak faham boleh tanya. Kemudian saya akan bagi soalan contoh. Okey, macam mana contoh nak menjawab soalan tu. Okey, dan kemudian akhir sekali, step yang terakhir awak kena cuba. Okey, maksudnya awak kena cuba jawab. So daripada situ kita boleh tahu, oh kat mana awak silap. Okey, so kalau awak tengok cikgu buat, semua betul, senangnya kan. Tapi buat sendiri, belum tentu lagi. Jadi kita cuba. Okay, saya sediakan beberapa soalan untuk awak cuba jawab mengikut apa yang telah saya ajar dan tunjukkan. Alright, so so saya dah ni kali ketiga lah, minggu ketiga dah 3 kalilah saya ulang benda ni. And, if you can't excel with talent, kalau tidak dapat untuk cemerlang dengan talent tu adalah talent tu bahasa Melayu dia keupayaan awak, okey, contohnya pandai ke kan, kita ambil ni. Jadi raikan kemenangan tu dengan usaha kan. Banyak dah kita tengok kan dekat sekeliling kita, dari segi talent tu dia tak ada, tapi dia nak berjaya tu dia berusaha bersungguh-sungguh kan. Bakat Haris, thank you bakat, thank you Haris. Kadang-kadang cikgu lost word tiba-tiba kan. Macam kita banyaklah tengok kan, kalau kita memerhatikan, kalau kita baca kan, sekarang ni semuanya di hujung jari kan. Banyak orang telah berjaya menunjukkan, membuktikan bahawa walaupun dia pada asalnya dia tidak tiada talent tu, tapi dia nak buktikan dia boleh, maka dia memang boleh. Sebab usaha ni yang kita boleh pelbagaikan, perbanyakkan kan. So dengan awak join bengkel ni pun adalah salah satu usaha untuk berjaya tu. Okay, so alright, so are you ready? So bolehlah tulis jawapan, awak dah ready ke belum? Kalau belum ready, saya tak mulalah. Kalau dah ready, kita mulakan. InsyaAllah. Sorry, okay, boleh tulis. Okay, dah ready belum? Okay, bantu yang cepat Haris. Saya lupa nak tanya kat mana semua orang kan. Okay. Boleh tulis ni open-ended respond. Okay, tak ada betul salah. Okay, yeah. Ready, Haris? Haris dah masuk ke kelas kod saya ni? Yes, I want at least 4 yes. Yang dah masuk ni, yang belum masuk kelas point saya dah letakkan link dan kelas kod ada tertera di sini. Right, one more yes and then we'll proceed. Okay. Tempat yang respon ni. Okay. Alright, so kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulalah. Okay. Okay, so let's get started. Right, so saya nak boleh respon dekat chat box untuk SPM Science ni, apa target awak masing-masing? Okay, nanti kan kita dekat hujung ni kalau ada masa lebih, kita akan buat sedikit calculation, simple calculation, basically berapa yang awak boleh dapat dengan markah-markah yang kita dah bincangkan. Okay, so ada setengah yang target dia nak dapat minggu lepas kan, saya tertariklah juga sesi motivasi minggu lepas. Selepas daripada slot saya ada slot motivasi kan. Motivator tu ada share kan. If you want to aim for something, be specific on your aim. Maksudnya awak cakap, cikgu saya nak dapat A. A tu ada 3. A minus, A plus, A. You want which one? Kan? So kalau awak spesifik dengan aim awak, lebih mudahlah awak berusaha ke arah aim awak. Macam ada seorang cakap, cikgu saya nak lulus je cikgu. Lulus kan besar dia punya range tu. 40 pun lulus, 50 pun lulus kan, A plus pun lulus. Jadi nak lulus yang mana? Jadi start letakkan aim yang lebih spesifik untuk minda awak secara tak langsung lebih fokus kepada usaha ke arah aim awak tu. Okay, saya dah jadi motivator pula kan. Okay, so let's get started. So saya dah sharekan dengan awak daripada minggu pertama lagi tentang kertas 2, tapi minggu pertama tu saya share tentang bahagian A, minggu kedua saya dah masuk bahagian C.
Okey, minggu kedua, minggu lepas saya sharekan bahagian C. Dia ada 2 bahagian. Okey. Bahagian soalan eksperimen will give you 10 marks maximum. Dia tak keluar lah. Okay, sorry. Admin, boleh ke approvekan partisipan yang nama dia Boris Johnson ni? Kejap saya rename orang ni. Itu saya punya iPad sebenarnya. Kejap Boleh tak approvekan untuk Boris Johnson ni? Sebab contengan saya tak keluar dekat slide utama kita. Awak nampak tak saya tulis dekat slide? Tak kan? Saya tukar nama Boris Johnson ni kejap. Okay. Dah approve Terima kasih admin. Right, saya buat semula. Alright, okay. So kertas 2 bahagian C ni ada in total 22 markah. Okay, yang bahagian yang pertama tak keluar lah. Dia tak keluar lah. Dah approve Dia tak keluar contengan saya ni. Macam mana saya nak buat ni? Kejap. Tak ada lah. Tak boleh pula. Saya rasa belum approve lagi kot ni. Sebabnya tak keluar saya punya contengan. Sekejap okay. Sekejap Okay, kita try sekali lagi. Okay, kalau dah should be boleh lah. Kejap Okay. Mana chat? Okay, so saya try sekali lagi.
Okay. Okay, dia tak keluar lah, tak apalah, saya teruskan. Okay, baiklah. Untuk kertas 2 bahagian C ada 22 markah. 22 markah ni adalah daripada 2 soalan yang awak kena jawab. Okay. Sekejap ada technical problem pula . Try sekejap. Bismillah. Alright, Alhamdulillah. Okay, so dah boleh conteng. Thank you Hadi. Alright, so bahagian C ni, dia minggu lepas saya dah kongsikan teknik dan cara menjawab untuk soalan eksperimen. Okay, eksperimen ini adalah soalan wajib jawab, bukan pilihan. So macam saya cakap tadi, awak boleh dapat 10 markah maksimum. Okay, ini wajib, tak ada pilihan. So untuk minggu ni dan minggu depan saya akan kongsikan teknik menjawab soalan. Untuk minggu ni soalan konsepsi. Dia ada beberapa jenis lah soalan yang boleh dipilih ni. Dia ada 2 soalan tapi awak boleh pilih salah satu. Tapi bentuk dia pelbagai. Jadi sebab tu saya nak kena ajar macam mana teknik nak jawab supaya awak dapat markah. So untuk soalan konsepsi ni, dia ada balance remaining 12 markah. Okay. So dengan awak memahami macam mana teknik nak buat konsep ni, awak boleh dapat markah maksimum 6 markah. For me, it is an easy marks. Okay, markah mudah untuk awak dapat. Kalau tahu teknik, kalau tak tahu teknik, 1 markah pun tak ada. Right, itu yang pentingnya sekarang. Dan kenapa cikgu kalau dah hujung-hujung ni dia lebih menekankan tentang teknik menjawab. Sebab konten tu sepatutnya awak dah ada. Okay. Right. Okay. So soalan mengkonsepsi ni ada maksimum 6 markah. Okay, lagi 6 markah cara lain untuk dapatkan. Okay, tapi hari ni nak fokuskan dulu untuk awak grab konsep macam mana nak buat mengkonsepsi ni. Alright, ini adalah saya telah mudahkanlah kan cara kita melihat macam mana nak menjawab soalan konsepsi ni. Okey, soalan konsepsi ni dia sebenarnya nak minta awak membina satu konsep. Macam contoh kan, ada banyak konsep yang kita belajar dalam sains. Contohnya konsep inertia, konsep pembahagian sel. Pembahagian sel pun ada 2 kan, mitosis, meiosis. Konsep apa itu kelenjar endokrin. Banyak sangat konsep kita belajar. Okey, jadi dalam kita nak menghasilkan konsep tu, dia ada beberapa stages lah ataupun beberapa step untuk awak dapatkan 6 markah. Inilah saya dah permudahkan daripada bentuk soalan tu kepada bentuk ilustrasi lah dan jadual. Untuk sains ni kita tak perlu bersusah payah lah untuk kita buat karangan ataupun esei. Walaupun lah ada setengah cikgu dia gunakan soalan bahagian C ni, dia cakap soalan esei sains. Pada saya tak berapa tepat lah, dia bukan esei. Sebab sains ni dia tak mengarang. Dia straight to the point. I ask you, you give me response. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. So sebagai contoh soalan konsepsi dia ada bagi satu. Dia bagi X lah. Saya generalizekan dia sebagai X. Okay. So X ni dia ada bagi 3 perkara berkaitan dengan X. Contoh, saya bagi contoh. Tadi saya nampak siapa ke yang terconteng tadi tu kan? Ada try nak test dia punya pen.
Okay, so sebagai contoh ni contoh mudah supaya kita dapat gambaran. Contoh siapa yang ada dekat dalam saya punya ni sekarang. Okay, saya panggil siapa tadi? Saya panggil Daniel. Contoh Daniel. Yang X ni adalah Daniel. Okay, Daniel ni lelaki. Saya tulis B ni lelaki. Okay, yang ini kacak. A ni kacak. Yang C ni cerdik. So X ni adalah tajuk saya, iaitu Daniel. X ni adalah Daniel, B tu dia, A tu dia tadi saya kata kacak, B tu lelaki dan C tu adalah cerdik. So untuk kita dapatkan 6 markah, kita kena anak murid saya semua saya suruh dia orang buat jadual. Okey, jadual. Okey, yang markah yang pertama adalah awak kumpulkan maklumat yang ada dalam rajah ni. Dia akan buat bentuk dalam bentuk rajah lah selalunya. Okay, alright. So maklumat untuk markah yang pertama, awak daripada gambar rajah ni, okay, awak jadikan dia dalam bentuk ayat. Okay, saya bagi contoh A tadi apa saya cakap tadi? Kacak kan? Kacak. C ni tadi apa? Cerdik. B ni apa tadi? Lelaki. Okay. So saya masukkan balik, ni Daniel kan, kat tengah ni Daniel. Okay. So kacak, lelaki dan cerdik adalah contoh bagi Daniel. So itu adalah macam mana kita nak dapatkan satu markah untuk gathering the information. Mengumpulkan maklumat yang diberi dalam rajah. Okay. Kemudian ciri sepunya, dua ciri sepunya. Dua ciri sepunya ni adalah dua ciri lah sebenarnya. Okay. Ciri yang ada pada tajuk kita ni, which is Daniel tadi. Okay. So boleh tambah, boleh letakkan ciri yang ada pada Daniel. Okay. Ni dah jadi, itulah kan. Bila kita ambil konsep sains tu nanti awak akan nampak. Ni saya bagi secara generalize supaya awak dapat grab dia punya cara tu. Okay, bagi ciri untuk Daniel ni tulislah D1 apa ciri dia, D2 apa ciri Daniel ni. Okay. Kemudian contoh lain. Okay, contoh lain adalah contoh tadi dia bagi kacak, lelaki dan cerdik. So contoh lain ni adalah masih lagi berkaitan dengan Daniel. Tajuk soalan which is Daniel tadi. Okay, so bagilah apa lagi? Tinggi, contoh kan, dia tinggi. So bagi contoh untuk tajuk yang sama. Okay. Lepas tu ni dah dapat 2 markah. Ni 1 markah, ni 2 markah. Contoh lain tu maksudnya contoh dalam kategori yang sama. Jangan bagi contoh ABC tadi. Saya nak contoh D pula. Okay. So ni 1 markah. Dan bukan contoh untuk Daniel. Dia bertentangan dengan tajuk yang diberi. Selalunya tajuk ni dia ada pair dia, which is the opposite. Contoh, kita ada mitosis. Apa opposite mitosis? Meiosis. Kan? Apa lagi? Contoh yang senang, saya ambil yang mudah supaya awak dapat tangkap. Contoh variasi. Variasi selanjar, lawan dia variasi tak selanjar. Okay? Lagi apa lagi? Dia akan soalan ni dia akan tanya konsep yang ada opposite kepada konsep yang ditanya. Okey, contoh lain, getah asli. Lawan dia getah tervulkan. Okey, so macam itulah dia punya bukan contoh tu adalah contoh yang bertentangan dengan tajuk yang ditanya. 1 markah. Okey, dan akhir sekali step yang terakhir adalah konsep sebenar dia. Okey. So konsep sebenar ni dia opposite je lah dengan konsep yang sebenar ni adalah you gather balik tapi kita masukkan dalam struktur ayat tu ciri yang kita dah senaraikan di atas tadi. Okey, contoh X ialah masukkan D1 dan D2. X ni masih lagi kepada tajuk kita tadi lah. Kalau tajuk dia Daniel, tulislah Daniel. Okey? Right, tu general lah, secara general saya terangkan. Okay, so kita akan pergi selepas ini, kita tengok berkaitan lah dengan konsep sains tu. Okay, so dekat sini ada siapa nak tanya soalan setakat ini? Okay, bagi yang baru masuk, saya sedang menerangkan tentang teknik menjawab soalan mengkonsepsi. Okay, yang mana dalam soalan ni kalau dapat jawab dengan betul, awak akan dapat markah maksimum 6 markah, which is a lot. Okay, and it is easy to
dapat kalau awak boleh jawab dengan betul lah. Okay. So let's move on. Kita tengok soalan ini mengikut konsep sains yang sesuai lah. Okay, kita tengok. Alright, so saya dah berikan kemudahan pada awak di sini. Okay, saya dah sediakan contoh. Soalan ini adalah apa yang soalan akan tanya. Okay. Bermula daripada 2 tahun kebelakangan ini, dia tak akan bagi kat kita ni. Okey, sila senaraikan maklumat. 2 ciri sepunya, contoh lain bukan contoh konsep sunat. Tak, dia tak bagi. Dia hanya akan cakap bina konsep bagi mitosis. Okey, bila dia cakap bina konsep, awak tahu apa yang dimaksudkan dengan konsep tu adalah 5 fasa ni. Okey, dia ada 5 tapi markah dia 6 sebab dekat sini ada 2. So ini step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat dan step kelima. Walaupun soalan tajuk bina konsep, awak jangan pula tulis yang terakhir sekali ni. Tak boleh. Awak kena buat the whole thing to get maximum 6 marks. Boleh? Okay. So apa yang ditanya tu, tajuk tu yang saya masukkan adalah yang ni lah. Bagi apa dia nak mitosis. So kalau dia bagi dalam bentuk gambar rajah, dia kata mitosis ni yang saya ringkaskan, mitosis sel hati, sel jantung. Betul lah kan? Kalau kita recap balik, refresh balik, mitosis adalah pembahagian sel yang berlaku pada semua sel soma. Okey, kecuali sel pembiakan, which is sperma dan juga ovum. Okey, yang lain daripada itu apa saja sel semua melalui proses mitosis. Okey. Jadi dekat soalan dia dah bagi dah dalam gambar rajah ni. Okey, dia kata sel jantung dan sel hati. Okey, ni saya bagikan awak ni jadual ni. Okey, jadual ni saya bagi. Tapi dalam soalan tak bagi dalam soalan awak kena ada jadual tu dekat ni. Dia kena ingat. Kalau tak ingat, tu pun parah jugalah. Macam mana nak jawab soalan kan? Jadi untuk membantu kita, okey, awak berinteraksi dengan saya nak memberi jawapan. Okey, saya sediakan dia bantuan untuk awak dapatkan jawapan tu. Okey, contoh mitosis. Lawan kepada proses mitosis adalah meiosis. Okey. Dan awak kena tahulah apa ciri-ciri meiosis, apa ciri-ciri mitosis. Okey, contoh mitosis ni dia ada 2 sel anak. Di hujung proses tu akan menghasilkan 2 sel anak. Berbanding dengan mitosis, dia ada 4 sel anak. Tu antara ciri yang paling utamalah yang membezakan antara mitosis dengan meiosis. Lagi satu yang membezakan, sebenarnya ciri dia sangat banyaklah kan. Bukan 2 saja, ada 4 kan. Jadi the best tu yang saya ambil ni adalah dekat proses mitosis tidak berlaku proses pindah silang. Okey, siapa ingat apa proses pindah silang tu? Siapa ingat? Kita sambil-sambil kita buat ni, kita refresh semula bab-bab yang hot lah ni. Okey, yang akan ditanya. Siapa boleh jawab? Boleh tulis dekat chat box. Ingat tak? Tak ingat. Okey, pindah silang ini adalah proses salah satu dalam stage ataupun fasa dalam mitosis yang menyebabkan berlakunya variasi, dia transfer. Orang ni ambil orang ni punya gen, maklumat gen, yang ni pun ambil. So bila dia dah berlaku pindah silang, jadi sebab itulah kita tengok terdapatnya variasi even dalam kalangan adik-beradik sendiri. Cuba awak ingat tengok adik-beradik awak kan. Dalam 4 orang tu. Bukan semuanya sama kan. Dia ada even antara adik-beradik pun ada adik yang rambut lurus, ada adik yang rambut kerinting, ada adik yang rambut beralun, tak kerinting sangat, tak lurus sangat. Kan? Tapi masih lagi daripada emak dan bapa yang sama. Macam mana boleh berlaku benda tu? Itulah dia hasil daripada proses pindah silang ni. Sorry, salah ni. Okey, so mitosis berlaku proses pindah silang. Okey, meiosis pula tidak berlaku proses pindah silang. Mitosis tidak berlaku pindah silang, meiosis berlaku. Jadi sebab tu ada variasi. Okey, contoh, alright. Mitosis, contoh apa lagi sel yang berlaku mitosis? Contoh dekat sini sel jantung. Dia dah bagi Sel hati pun dia dah bagi. Jadi untuk contoh lain ni, kita tak boleh letak lagi sel jantung dan sel hati. Okey, kita kena letak sel selain yang telah diberikan tadi. Okey, so kalau kat sini, yang ni dah diberi, jantung dah diberi, sel hati dah diberi. So awak kena masukkan ni dekat sini.
Okey, tak boleh beri contoh yang sama. Okey, kemudian kalau mitosis, inilah contoh dia, sperma dengan ovum. Okey, kalau dekat sini dia dah bagi apa yang dia selalunya, itulah sebab dia dua kan. Jadi kan dia akan minta untuk contoh yang bukan contoh. So bukan contoh ni, okey, tadi dia contoh yang diberi adalah daripada mitosis. Jadi bila dia cakap bukan contoh, maksudnya dia merujuk kepada opposite kepada mitosis, iaitu meiosis. Itu maksudnya bukan contoh. Okey, jadi awak bagilah satu daripada dua ni. Letak satu kat sini. Dah dapat satu markah. Okey. Lepas tu, step yang terakhir untuk dapatkan markah yang keenam adalah tajuk. Tadi tajuk dia minta mitosis. So mitosis ialah, tadi awak ambil, mempunyai dua sel anak dan tidak berlaku pindah silang. So selesailah soalan mengkonsepsi ni. 6 markah. Okey, nampak tak? Tak susah pun kan? Tetapi dia menguji awak sejauh mana awak mengingatlah apakah ciri-ciri untuk konsep yang ditanya. Okey? Alright. So kita tengok so saya saja berikan awak jadual ni supaya kita boleh refresh baliklah berkaitan dengan mitosis dan meiosis. Okey, so ni soalan tadi, saya dah bagi jadual. So ni jawapan akhir dia. Kalau awak nak mudah, nak nampak lebih kemas dan memudahkan penanda tu menanda jawapan awak, jadi bolehlah buat dalam bentuk jadual. Saya sangat recommend untuk awak buat dalam bentuk jadual. Okey, saya tunjuk dulu, lepas ni awak try buat. Okey, maklumat yang pertama, sel jantung dan sel hati adalah contoh bagi mitosis. Okey, kemudian dua ciri sepunya. Okey, kita senaraikanlah dua. Mempunyai dua sel anak dan tidak berlaku pindah silang. Boleh hawa. Memang saya sangat recommend untuk buat jadual. Untuk penanda pun nampak, oh dia ni jawab soalan ni sini. Daripada awak buat karangan kan, awak udahlah buat karangan ni panjang-panjang. Rupanya point 2 ayat dah ni. Lepas tu panjang lagi kan. Dah 2 ayat dah ni. Rupanya baru 1 point dekat sini. Yang ni panjang ni tak tahu apa benda, tak ada point. Kalau awak buat dalam jadual, dah tentu awak letak dalam satu kolom tu satu jawapan yang nak. Jadi lebih terfokus dan lebih jelas jawapan awak tu. Okey? Sama juga dengan fizik pun kan. Saya mengajar fizik, memang sangat direkomend ataupun direkomend apa sangat-sangat dimintalah untuk jawab dalam bentuk jadual supaya tak merapulah kan, awak mengarang tak ada lagi point dia. Okey? Alright, so dua ciri maksudnya dua ciri lah. Okey, mempunyai dua sel anak, tidak berlaku pindah silang. Kemudian contoh lain saya dah cakap tadi, dia dah bagi, jangan bagi apa yang dia dah bagi. Beri contoh selain apa yang telah diberikan. Jadi tinggallah sel kulit tadi dalam jadual saya bagikan. Okey, bukan contoh, awak kena beri contoh daripada konsep yang bertentangan daripada konsep yang ditanya dalam soalan. Jadi saya tulis kat sini sperma lah. Kalau tulis ovum pun betul kan, sebab dia salah satu. Tapi tak payah tulis banyak-banyak, dia nak satu je. Tak payah nak slash. Kalau yakin itu jawapan dia betul, dah leave it. Kan? Kat sini saya tulis je lah dulu supaya awak tahu ya salah satu jawapan ni betul lah. Okey, konsep sebenar. So, mitosis, ini adalah soalan apa yang ditanya tadi, konsep yang ditanya ialah, kalau macam tak tahu sangat nak cari kata penghubung apa, awak tulis je apa yang ciri yang awak tahu. Mempunyai dua sel anak dan tidak berlaku pindah silang. Saya buatkan konsep ni secara general supaya especially lah kan, kalau macam dah tak dapat sangat kan nak buat ayat, jadi awak dah tahu dah apa awak nak tulis. Especially kalau anak murid yang kurang penguasaan tata bahasa Melayu tu, ini pun dah boleh membantu dia jawab dengan betul. Okay? Alright. Okay, ada soalan? Jelas tak? Alright, so kalau tak ada soalan, kita cuba ni. Alright, so sekarang awak tengok
Ini adalah soalan dia. Bina konsep tentang kelenjar endokrin. Dia buat dalam bentuk gambar rajah. Okey, gambar rajah. So, bila kita tengok ni kita dah tahulah kan. Okey. Right, ni dia dah berikan nama. Tapi dia saja nak test awak dekat ginjal ke adrenal. Mana satu yang kelenjarnya? Kan? Uterus ke ovari? Mana satu kelenjarnya? Kan? Jadi adalah juga bahagian tricky dekat sini. Kan? Kalau awak tak tahu, kalau awak kurang mahir, awak pergi cakap ginjal dengan uterus pula. Salah Bukan ginjal, bukan uterus. Kelenjar endokrin kita adalah adrenal dengan ovari. Alright. So saya dah slashkan jawapan yang salah tu. Okay, jadi saya nak awak cuba bina konsep tentang kelenjar endokrin. Okay, so saya buka word cloud ni, saya bagi masa, okay kita ada 5 stage ni. Okay, siapa yang belum masuk lagi, boleh masuk dekat saya punya class point ni untuk awak test lah kan. Saya boleh, bukan recommend, kata dia apa, saya boleh bantu perbaiki lagi jawapan awak kalau jawapan awak salah. Kan? Nama pun belajar daripada kesilapan. Okey, boleh masuk, dah ada 5 orang dekat sini. Okey, yang 5 orang ni terima kasih. So, awak boleh cuba buat jawapan untuk kelenjar endokrin tadi. Ke patut saya buka kelenjar endokrin? Okey, bolehlah. Kelenjar endokrin tadi saya dah cakap adrenal dan juga ovari kan. Okey, so saya buka So, awak boleh try jawab untuk soalan membina konsep ni tadi. Siapa yang belum masuk, boleh masuk class point. Klik saja link tu dan masukkan kod tu. Okey, boleh try dulu.
Okey. I tak ada apa respon pun daripada sini. Tak faham, awak tak tahu jawab ke macam mana? Okey, 5 minit dah saya bagi tadi. Mungkin tak nampak macam mana nak menjawab. Okey, kita tengok jawapan dia. Oh, tak tahu, tak apa. Okey, saya tunjuk sekali lagi Mungkin tak berapa nampak macam mana nak jawab. Okey, kita tengok Alright, sekejap Okey. So saya ulang semula supaya awak dapat tangkap dia punya teknik dulu. Okey, so sekarang ni kita tengok saya buka dulu kat belakang, saya undur balik semula kat belakang ni. Okey. Alright. So tengok ni Hawa. Okey. Macam ni. Soalan dia akan bagi dalam bentuk gambar rajah kat bawah ni. Contoh dia akan bagi macam ni. Dia akan bagi macam ni. Lepas tu soalan dia cakap bina konsep bagi mitosis. Ni je dia bagi. Mitosis, soalan yang ditanya, dia bagi contoh. Sel apa yang terlibat dalam mitosis, iaitu sel hati dan sel jantung. Ni adalah dua sel yang terlibat lah. Dalam banyak-banyak lagi sel tu, dia bagi dua contoh. Okey. Kemudian, dia cakap bina konsep. Dua perkataan saja, tetapi dengan dua perkataan tu awak kena buat 5 step. Okey. 5 step. Okey, 5 step itu adalah yang ini. Okey, ni tadi kan saya dah tunjuk ke awak tadi. Dia beri dalam bentuk gambar rajah tu. Okey. Contoh tadi dia bagi kat sini mitosis. Okey, ni kita dah guna konsep sains lah Mitosis. Sel jantung dia bagi tadi, dia bagi 2 je. Dia boleh bagi 3, dia boleh bagi 4, ikut dia lah nak bagi berapa. Okey. Ni sel hati. Ini dia tak adalah, tadi dalam soalan tak ada C. So A dan B saja. Okey, jadi untuk markah yang pertama, awak kena berikan maklumat ataupun bina ayat yang mengumpulkan maklumat yang ada dalam gambar rajah yang diberi. Okey, gambar rajah yang diberi tu dia boleh dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk carta, tak kisah. Tetapi dia ada maklumat yang ada disertakan dekat situ. Okey, kalau contoh ni, mitosis ni, okey, kita dah tahu dia beri sel jantung dan sel hati. Okey, tulislah. Dia tak ada C kan? So, sel jantung dan sel hati. Yang saya buat warna hitam ni, perkataan-perkataan ni awak boleh gunakan by default. Maksudnya, dah boleh masukkan saja ayat tu. Okey, yang awak kena tukar adalah apa yang saya warna-warnakan tu. So A tu adalah sel jantung, masukkanlah sel jantung. B tu adalah sel hati. Sel jantung dan sel hati adalah contoh bagi X. X ni apa? Ni, mitosis. Adalah contoh bagi mitosis. Okey. Setakat tu okey Alright. Selepas itu, kita dah tahu soalan tu tanya pasal mitosis. Jadi step yang kedua adalah awak kena berikan 2 ciri untuk mitosis. Okey. So bagilah ciri mitosis apa? Okey. So sebab tu saya berikan dalam jadual tadi. Sebab untuk 4 ciri sepunya ni awak kena ingat. Ingatlah ciri-ciri dia. Okey. So saya selalu minta anak murid saya kalau konsep-konsep ni nanti saya akan bagi awak latihan latihan dan jawapan. Tapi awak kena buat dulu barulah awak dapat jawapan. Okey. So untuk ciri ni kita kena sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5 kita dah banyak konsep sains kan. Jadi konsep-konsep yang sesuai kita senaraikan, at least kita ingat untuk setiap konsep tu 3 ciri. Sebab dalam soalan mengkonsepsi ni dia minta sekurang-kurangnya 2. Okey. So dalam jadual ni saya dah berikan. Yang ni macam saya sebut tadi, yang ni tak diberikan. Yang ni awak kena buatlah. Nanti saya bantu awak, saya akan bagi latihan ini, jadual ni untuk awak ingat, hafal. Sekurang-kurangnya 2. Okey? So inilah ciri dia. By default sepatutnya awak dah kena tahulah. Mitosis, ciri dia ada 2 sel anak dan tidak berlaku pindah silang. So untuk 2 markah dekat sini, awak tulislah mempunyai 2 sel anak dan tidak berlaku pindah silang. Okey, lepas tu dia kata beri contoh lain.
Contoh lain tu dia tak nak tadi, dia tak nak dah sel jantung, dia tak nak dah sel hati. Awak bagi lagi sel lain yang melakukan proses mitosis. So dalam ni contoh yang saya bagi ni, sel kulit lah yang tinggal. Okay. Awak boleh cakap sel pipi, sel hidung, sel telinga, semua boleh. Semua tu berlaku mitosis. Okay. Alright. Lepas itu, meiosis adalah opposite daripada apa yang berlaku pada mitosis. Okay. So, contoh lain, awak tulislah sel kulit kat sini. Bukan contoh, awak kena ambil konsep yang bertentangan untuk mitosis, iaitu meiosis. So, tulislah sperma ataupun ovum. Salah satu, boleh. Okay. Dan konsep sebenar, okay, awak ambil balik tajuk dia ni, mitosis. Yang hitam ni awak ikut je, maksudnya kan. Ialah, ambil balik si satu awak tulis tadi ni, iaitu mempunyai 2 sel anak dan tidak berlaku pindah silang. Okay. Alright. So, kita balik kepada soalan yang kedua yang saya minta awak buat tadi. Kita tengok sini. Okay. Kurangnya dekat sini, kelenjar endokrin ni saya tak bagi awak jawapan dalam jadual tu kan. Jadi kat situ lah mungkin awak start. Okay, saya tunjuk dulu. Lepas ni saya akan bimbing awak dengan saya berikan awak jadual. Awak bina ayat untuk dapatkan 6 markah tu. Okay. So kita tengok kat sini, dia kata bina konsep tentang kelenjar endokrin. Saya dah cakap tadi, endokrin tu adalah adrenal dengan ovari ni. Okay. Bukan uterus maupun ginjal. Okay, next. Alright, so sekarang kita nak pergi kepada step dia. Okay, yang pertama, maklumat dia. Dia bagi kita apa? Kelenjar adrenal dan ovari. Ovari dia tak panggil kelenjar ovari ovari saja. Kelenjar adrenal, ni A kita, dan ovari B. Kalau dia bagi CD tulislah. Okay, adalah contoh, ni adalah tajuk kita. Adalah contoh kelenjar endokrin. Okay. So yang saya tak garis ni, ini adalah awak ikut saja. Kan? Maksudnya tu dah dia punya template, awak masukkan je benda A, B dan tajuk tu dalam template ayat tu. Okay. Dengan awak jawab macam tu, awak dah dapat 1 markah. Okay. Kemudian senaraikan 2 ciri sepunya untuk kelenjar endokrin. Ciri sepunya ni maksudnya apakah ciri-ciri untuk tajuk yang ditanya tu, which is kelenjar endokrin. So, yang ni kena hafal. Ini kena hafal. Okay, lepas ni kita senaraikan, saya dah tolong awak senaraikan apakah konsep-konsep yang ada sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk awak hafal. Kan? Kalau dah keluar, dah boleh tulis. Okay. Jadi, yang pertama, paling obvious, kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa duktus ataupun kelenjar yang tidak mempunyai duktus. Apa maksud, dah alang-alang kan kita ni, kita terus revise lah kan. Apa maksud tanpa duktus? Ini adalah karakteristik yang paling utama untuk endokrin, kelenjar endokrin. Okey, saya bagi analogi Okey. Analoginya seperti mana telefon. Okey, telefon. Okey, dulu tak ada lagi handphone. Jadi awak nampaklah kan, saya ingat lagi dulu-dulu kan, nak telefon kawan, kena pergi kat tempat phone tu dan tempat kita dial tu adalah macam Maggie kan, wayar macam Maggie tu yang sambungkan kita kepada gagang telefon tu. Okay, so dulu macam tu kan, tapi sekarang ni kita tak tahu mana lagi telefon-telefon dulu sampai jarang kita nampak kan. Phone booth pun dah tak ada, setiap orang dah ada handphone kan. Jadi kelenjar tanpa duktus tu boleh diibaratkan macam handphone tu. Kan dulu kita fikirkan kalau lah phone tu kita tengah telefon yang ada wayar tu, kita cabut wayar dia, tak dengar adalah suara orang tu, dah terputus. Kan? Tapi sekarang tak perlu wayar pun. Elok je kat mana-mana kita telefon orang. Maksudnya masih ada connection untuk berlaku komunikasi tu. Macam tu jugalah dengan kelenjar endokrin ni. Dia tak perlu salur. Dia terus boleh meresap masuk. Itu adalah kelenjar endokrin. Okey, tu ciri dia yang pertama. Ciri kedua dia adalah kelenjar yang merembeskan hormon terus kepada aliran darah. Okey, so dia kelenjar ni dia merembeskan hormon. Okey, contoh kelenjar adrenal dia rembeskan hormon adrenalin. Dekat ovari
dia menghasilkan ovum, kan? Lagi apa? Okey, kita revise terus. Okey, dalam badan kita ada beberapa tempat yang ada glandular endokrin. Saya lukis Okey. So siapa yang ingat, okey, boleh tuliskan jawapan dia dekat chat box. Okey. So ni badan kita, saya lukis orang lidi je lah. Saya tak pandai lukis. Okey. So, ya kita bermula dekat kepala. Sini. Apakah kelenjar ini? Siapa tahu? Boleh tuliskan di ruangan chat box. Okey, apa ni? Tak ingat? Okey, saya bagi clue kat awak. Okey, huruf P. Kelenjar apa? Belakang dia I. Siapa boleh teka? Sepatutnya awak kena tahulah sebenarnya. Tapi mana tahu tak ingat, boleh tekalah. Main teka-teka kita petang ni. Okey? Siapa tahu apa dia? Kelenjar yang ada di otak kita ni, depan kepala ni. Bagus Daniel. P. Salah eja Daniel. Eja balik. Okey? Macam eja? PT salah. Tak pandai eja. Allah, macam mana pula tak pandai eja ni? Okey, saya tolong ajar. Salah Daniel, kurang sikit. P. Tui. Ta. Ri. Yes. Pituitary. Pituitary. Okay. Okay. Itulah. Nanti kita jadi, itulah kan. Anak saya pun sikit-sikit lemah. Tapi saya tak tahu daripada mana hashtag lemah tu. Kan? Mungkin saya tak terikut lah kot dari awal. Okay. Alright. Okay, dah dengar sini. Kita fokus balik. Okay, kelenjar yang pertama adalah kelenjar pituitary. Okay, turun sikit dekat sini. Agak tekak sini. Kalau salah eja potong markah ke tak? Okay. Alright, macam ni cerita dia. In terms of potong ke tidak potong markah ni, dia, kalau macam contohnya saya atas balik. Okay. Pituitary. Patutnya pituitary, dia terbalik. Pituitary. Dia hilang I, A dengan T tu terbalik. Saya tak pasti boleh terima ke tak yang ni. Tapi mungkin boleh consider lah. Tapi kalau awak cakap PT tu, tak boleh lah ni kan, salah kan. Lepas tu pituitary, mungkin boleh nak diterima sebab dia kurang A. Lain tu semua dah betul. Okay. So, betul, kelenjar thyroid. Bagus Daniel. Okay. So, in terms of boleh tak boleh terima tu kan, sebenarnya dia akan bawa kepada perbincangan dalam kumpulan penanda tu lah. Kalau macam slack sikit je, kurang satu huruf, dia masih boleh terima kot. Dan satu lagi, kalau awak tersalah eja yang membawa kepada maksud yang lain, terus salah. Contoh saya bagi contoh. Selasa dengan selesa. Kan? Dia terbalik je kat sini. E, A. Kan? Salah. Sebab bila awak cakap, awak nak masukkan selasa, tapi awak tulis selesa. Selesa dah ada maksud lain. Salah. Okay? So, tu antara kriteria ataupun judgement lah yang diambil kira untuk beri markah ataupun tidak. Allah padam semua. Okay. Right, kita terus ke bawah. Kejap Ni thyroid. Thyroid lah Okay. Turun bawah lagi. Ni ada dua kan. Saya buat satu je lah. Saya buat bentuk dia ni. Bentuk segitiga. Ni dia punya karakter tu adalah bentuk segitiga. Apa nama dia ni? Kelenjar apa ni? Ada dalam soalan saya. Yang lain pun boleh cuba jaya. Kalau betul berjaya. Dia satu kawasan dekat juga dengan satu bentuk lagi yang bentuk daun. Bismillah Adrina. Kelakarlah korang ni. Okay. Right, betul. Ni, hawa. Dia ada dekat bahagian perut kita ni, dia ada depan belakang berlapis tau. So dia dekat bahagian ginjal, ada adrenal, ada pankreas, ada usus besar. Dia dekat bahagian perut, dia berlapis kat bahagian tengah tu. Okay, betul. Okay, adrenal. Okay, sekejap satu. Okay, ni. Dia dekat ni ginjal, dia on top of ginjal.
Okay, dia di atas ginjal ni dia bentuk segitiga sebenarnya. Not exactly segitiga lah, tapi bila kita tengokkan secara kasar, kalau macam saya nak lukis ni, tak adalah saya lukis macam ni kan. Saya turun lukis segitiga dekat atas ginjal. Dia ada dua lah. So ni adalah di mana kelenjar adrenal terletak. Okay. 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 Alright, so ni adrenal. Yang macam daun ni apa? Ni ada kelenjar, kelenjar adrenal, kelenjar thyroid, kelenjar pituitary. Lagi? Yang daun ni apa nama dia? Limfa. Salah, Daniel. Come on. Ni ada, kita tengah belajar pasal kelenjar. Okay. Apa lagi? Cubaan yang lain? Kita ada beberapa orang kan dalam partisipan ni. Mungkin boleh bantu untuk cuba. Daun organ. Kurang tepat hawa. Okay. Okay. Memang dia bentuk daun hawa. Tapi nama dia bukan daun. Comel je jawapan korang ni. Okay, hawa lepas ni ingat. Dia bentuk dia je. Kita secara roughly kita cakap daun. Yes, jawapan dia pancreas. Okay, pancreas. Pancreas, baguslah tembak-tembak kena kan. Okay. Bagusnya tembak. Saya tembak selalunya mesti tak kena. Okay. Kita balik semula warna hitam. Kan hawa, tak apalah hawa kita tembak, kita jangan tembak. Kita pastikan kita betul-betul tahu kan. Nama dia pancreas. Okay, pancreas ni dekat depan dia tak ada perkataan kelenjar. Okay. Pancreas tak ada kelenjar pancreas tulis pancreas saja. Ni ambil maklum ni. Apa yang saya highlightkan ni. Okay. Okay, dah. Tak payah bergaduh kat chat tu. Okay. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Okay. Tinggallah lagi 2. Satu lelaki, satu perempuan. Okay. Macam mana bentuk dia. Okay, so dipanggil sini lelaki testis. Yang perempuan kita panggil ovari. Jangan terbalik Nanti dipanggilnya tu ovari dengan ovum terbalik. Testis dengan sperma pun terbalik. No. Kelenjar dia adalah testis. Kelenjar pembiakan menghasilkan gamet pembiakan, sel pembiakan. Iaitu sperma dan juga ovum. Okay, ingat So, testis, ovari dan pancreas. Walaupun dia kelenjar endokrin, tapi depan nama dia tu tak ada kelenjar. Tak ada orang panggil kelenjar testis, tak ada orang panggil kelenjar ovari. Okay, yang atas 3 tu, yes, ada kelenjar. Alright, I hope you are clear with that. Okay, so sekarang kita tengok contoh lain. Okay, saya dah bagi awak adrenal, saya dah bagi awak ovari. Okay, alamak, undo lah balik. Okay, so saya dah bagi awak dekat sini. Saya dah bagi adrenal, / out adrenal. Saya dah bagi awak ovari, / ovari. Okay, you have a few more options. Ada pituitary, ada thyroid, ada pancreas, ada testis. Awak nak mana? Awak tulis, dia nak satu saja. Selain daripada adrenal dengan ovary. Okay, nak tulis testis. Tulis testis, boleh. Okay ni, ambil. Pituitary boleh, thyroid boleh, testis boleh, pancreas boleh. Okay, ni bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, pancreas. Okay. So, tapi saya tak nak awak //. Kalau awak rasa nak tulis testis, tulis sebiji tu satu. Kalau nak pituitary, sebiji pituitary saja. Okay. Jangan banyak-banyak. Okay. Kecuali awak macam ragu-ragu. Bolehlah tulis. Mungkin masa tu diterima jawapan yang seterusnya, rezeki lah. Kalau tak, salahlah juga. Okay. Okay. Bukan contoh. Okay. Apa dia opposite kepada kelenjar endokrin? Okay. Tadi kelenjar endokrin saya dah cakap dia tak ada ductus. Okay. Jadi lawan kepada kelenjar yang tak ada ductus adalah kelenjar yang berduktus. Berduktus tu saya analogikan balik lah tadi macam telefon yang ada wayar tadi. Okay. Apa contoh dia? Okay. Ingat ni saya tulis. Saya bagi awak boleh ingat. Tengok sikit jawapan. Wireless ni adalah untuk endokrin. Okay. Wireless untuk endokrin. Yang wired ataupun wire, ada wire adalah untuk opposite lah pada kelenjar endokrin ni. Dia ada istilah dia. Tapi saya pun lupa lah pula istilah dia apa kan. Okay. Tapi kelenjar yang terlibat adalah kelenjar
air mata, kelenjar peluh, eksokrin. Okay. Alright. So kelenjar air liur ni dia ada saluran dia. Air mata pun ada saluran air mata kan kat sini. So kelenjar air liur, kelenjar peluh, kelenjar air mata adalah contoh bukan kelenjar endokrin. Itu yang dimasukkan Jangan awak pergi ambil jawapan memanglah bukan kelenjar endokrin. Contohnya awak ambil salur darah contoh kan. Salah lah. Dia mesti dalam skop juga yang opposite daripada tajuk yang ditanya. Okay, so contoh konsep sebenar kelenjar endokrin ialah masuk balik yang awak bagi ciri yang pertama, kelenjar yang tidak mempunyai duktus dan balik ni tertinggal dan kelenjar yang merembeskan hormon ke aliran darah. Okey, so nampak tak? Markah yang mudah adalah dekat sini, 1 dan 2. Satu lagi lah. Ni sebab tapi daripada step pertama nak sampai ke step kelima, yang ini yang kita kena kerja sikit. Kerja kita adalah mengingat. Mengingat. Ni adalah kemahiran juga dalam belajar. Kita kena ingat kan. Especially kalau sejarah lagi banyak lah awak kena ingat kan. Sains pun kena ingat, semua benda kena ingat. Jadi untuk smart, work smart, kita ringkaskan, kita buat dalam jadual, kita hafal sekurang-kurang, kita ingat dan hafal sekurang-kurangnya 2. Sebab ciri tu dia akan tanya 2, dia tak akan tanya 3. Kalau nak hafal 3, bagus sebab dia boleh bantu untuk kalau soalan lain dia tanya kan. Okay, so untuk anak murid saya memang saya suruh fokus. Okay, kita berstrategi lah kan. Untuk kita aim 6 marks total, maksimum kita nak dapat daripada soalan konsep sini kalau ditanya. Kan? Sebab tak susah. Okay. Okay, now you try. Okay, sebelum awak try, awak ada soalan tak nak tanya pada saya? Kat mana lagi yang kurang jelas? Tadi Hawa kata kurang jelas kan? Tak faham kan? Tak tahu nak jawab. Kat mana yang tak faham tu? Sebab lepas ni saya nak bagi awak try jawab, tapi saya bantulah, saya guide, saya bagi apa yang perlu, saya nak awak yang tuliskan dalam ruangan yang diberikan. Okey, ada soalan? Tak faham kat mana? Tak ada Okey, kalau tak ada, jom kita cuba buat soalan dan kita tengok kat mana yang tu awak tak faham. Okay. Rasa faham kan? So tak ada soalan? Cuba buat. Kalau betul buat tu, bagusnya confirm lah 90% faham. Sebab dah boleh buat. Okay, so untuk kaedah nak menjawab ni, saya tak pasti awak nak buat macam mana cara. Tapi saya terfikir yang paling mudah untuk saya akses untuk awak adalah dengan awak masuk satu link yang saya bagi. Boleh ke? So awak boleh masuk link ni. Pernah tak guna? Kalau awak boleh scan. Kalau tak boleh scan, awak boleh masuk dalam website. Sekejap saya copy dulu link ni. Daniel tak ni maksudnya apa Daniel? Tak pernah guna ke? Maksudnya? Tak pernah. Boleh kita cuba Awak kan zaman IT. So serba boleh kan? Sepatutnya lah. Okay, so jadi saya masukkan dekat chat box. Okay, dia punya link. Okay, kita try buat. Okay, dan saya nak pastikan awak boleh dapat lah. Maksudnya apa yang kita pelajari ni. Lepas tu, lepas balik ni, saya berikan awak latihan. Betul, saya bagikan jadual semua elok-elok. Awak buat nanti kalau dah submit, awak akan dapat check jawapan awak betul ke tidak. Right, so sekarang saya dah share. Boleh masuk dekat whiteboard ni. Jangan saya share screen. Okay. So awak boleh macam biasa tulis nama awak. Ni dah banyak dah masuk ni. Bagus. Okay, right. Okay, so sekarang ni caranya adalah, baguslah. Thank you. Saya nak ucapkan terima kasihlah dulu kepada Emily, Daniel, Haris, Hawa.
tak apa. You can, sebab 1 hour, device yang kedua ni dia macam idle lah, maksudnya awak boleh aktif pada salah satu, tak kisah. Alright, so sekarang ni saya akan berikan soalan. Contoh ni, nampak kan? Ni saya dah tolong awak lah ni, sebab saya bukannya nak menguji awak ingat ke tidak. Saya nak uji awak teknik nak jawab soalan ni. Jadi saya dah berikan jawapan. Saya nak awak pilih mana yang betul dan buatlah seperti mana yang saya dah tunjuk dan ajarkan tadi. Okay, so sekarang saya share. Kejap dah share ni. So saya akan masukkan ni dekat whiteboard awak masing-masing. Kejap Push assign, push to student, current page. Okay, so dia akan masuk dekat awak punya whiteboard. Awak boleh type macam saya ajar. Kejap, saya ajar. Okay, semua orang tengok kat sini. Awak ambil pensel ni. Nampak tak pensel ni? Kan? Pen, bukan pensel, sorry. Kalau awak ada pen, awak boleh conteng lah. Kalau tak ada pen, guna teks. Tulis. Tulis apa jawapan dia. Contoh, dia nak maklumat kan. So, tinggi dan berat badan. Ya, adalah kan saya ajar tadi. Adalah. Tulislah. So, nanti tinggalkan. Okay. So, kita buat try soalan ni. Kan semua dah masuk kan? Dia dah masuk. Okay, Salina, saya push dekat Salina punya ni Salina. Action. Push whiteboard. Okay. Okay, boleh try. Okay. So, tulis jawapan awak tu. Kita tengok. Sebab semua jawapan dah ada dekat situ. Saya dah bantu. Semua saya nak tengok kemahiran awak menjawab menggunakan teknik yang betul. Bukannya saya nak uji kemahiran mengingat awak. Melin okey tak tu Melin? Okay, Daniel kenapa hilang pula Daniel macam ni? Sekejap. Okey, sekejap saya hantar semula. Memang dia akan ambil masa sikit lagging lah kalau yang tu. Sekejap saya hantar balik. Okey, dah masuk dah Daniel. Cikgu saya tak boleh nak masuk. Anis masuk kat link yang saya beri tu. Tekan je ni Anis. Nanti Anis akan masuk. Anis tulis nama. Nanti dapat whiteboard sendiri. Salina masih tak dapat lagi. Saya rasa ni lagging kot Salina. Kejap, sebab Salina boleh tulis kan. Alright. Salina tunggu sekejap. Dia tengah push dekat Salina punya whiteboard. Emeline okey tak Emeline? Oh, mungkin Emeline nak kecilkan, patut Emeline nak tulis kat tepi kot. Tak apa, ikutlah kreativiti masing-masing. Okay. So tekan text box tu. Saya dah nampak kan? Dekat huruf A tu, tekan. Lepas tu letaklah dekat mana awak nak jawab tu. Lepas tu type lah jawapan awak. Lebih mudah macam tu. Okay, nampak dia dah tulis tu. Okay. Round yang pertama ni, cuba try Nanti saya boleh komen. So bila saya komen, awak akan ingat. Sebab saya komen masing-masing, individual. Okay, so boleh try dulu. Saya bagi masa. Hidung ni terbang-terbang lah. Okay, saya bagi masa Try jawab dulu. Hilang pula. Okay, salah tekan. Kejap Salina. Okay, saya tekan bagi balik semula kat awak. Tak apa Salina. Kalau hilang,
Salina nampak kan cikgu punya apa soalan cikgu tanya tu? Type je tak apa jawapan dia. Cikgu saja je nak bagi awak pendedahan. Sebab kita online kan. Jadi kita terpaksa buat cara gini. Kalau kita jumpa, caranya bagi kertas kan. Okay, tak apa. Alright. So yang lain okay, Hawa ada tulis kat situ. Daniel, Afsal berhenti setakat itu saja, belum lengkap ni. Haris? Okay. Come on. Ke nak saya paparkan pada awak dia punya steps tu. Saya share je kat sini. Kalau saya pasti macam ni awak refer kan. Tengok ni. Okay, maklumat dia yang ni. Okay. Ciri dia saya dah bagi dalam jadual tu. Okay. Dan contoh lain, bukan contoh pun saya dah beri dalam jadual untuk bantu awak. Sebab itu adalah kemahiran mengingat. Hari ni kita nak belajar kemahiran teknik menjawab sahaja kan. Kemudian konsep sebenar tu, masukkan balik semua benda tu. X, tajuk dia tadi. Apa dan ialah ciri yang awak bagi tu. Okay. Haris, are you okay? Emily pun hilang dia punya whiteboard. Saya push je balik. Inilah kekangan dia. Tapi tak apa. Kita buat saja yang mana yang kita boleh. Alright, Hawa dah 2, lagi 3 Hawa. Daniel. Nampaknya hilang. Nak tengok soalan Okay, boleh. Sekejap Soalan new share. Ini soalan dia. Okay, Salina boleh terus type. Salina jawapan dia saya pancarkan soalannya. Okay, soalan tanya bina konsep bagi variasi selanjar. Tak apa lawa, asalkan boleh baca. Saya rasa ada kot. Sebenarnya saya dah godek-godek juga. Dia ada setting untuk kecilkan font. Tapi nanti lambat pula. Tak apalah apa. Next time kita settingkan dia punya font tu. Dia ada setting kat font dia. Okay, jangan stres-stres. Saya kata tadi santai-santai je kan. Okay. Cikgu saya tak boleh nak masuk juga sebab dia keluar benda lain. Benda apa? Dia keluar apa Nis? Okay, macam ni Anis. Cikgu pancarkan soalan ni. Okay. Anis jawab je. Anis hantarkan jawapan Anis dekat chat box. Nanti cikgu tengok juga. Tu dia kata delete browser. Saya pun tak sure. Tak apa, nak mudah, nak shortcut. Anis tulis je jawapan. Tulis 1 apa dia. Lepas tu 2 apa dia. Yang ketiga, keempat. Macam tu je. Nanti cikgu boleh tengok juga untuk semak. Okay. Ya Allah si Daniel. Daniel dah habis ke ni? Daniel, maklumat tu belum lagi. Daniel. Macam mana cikgu? Astagfirullahaladzim. Daniel kan. Nanti saya tunjuk, kita tengok sikit yang kawan-kawan lain jawab. Daniel fokus Daniel. Kat mana yang tak faham tu? Mungkin saya cakap tak kurang jelas ke? Okay, kita tengok Hawa dah nak hampir siap. Saya punya boleh. Oh ya? Dia gone Gone. Macam mana boleh gone pula? Apa yang gone-nya? Ni teksnya ada kat sini? Tak kat sini.
Tuspa. Tuspa yang banyak-banyak ni hilang. Tak apalah Daniel, awak tulis je jawapan awak dekat sini. Okay dah, Hawa lagi satu lah Hawa. Last one Hawa. Salina kalau tak boleh juga boleh tulis kat chat box, tak apa kot. Okay, nampaknya Hawa dah hampir siap. Hawa okey tak tu? Okay, dia tengah buat. Okay, kita tengok jawapan Hawa. Right. Okay, Hawa siap Okay, kita. Alright, so saya approach Hawa. Boleh. Salina, yes boleh silakan. Hawa, kita akan gunakan contoh jawapan Hawa untuk kita semak apa yang boleh diperbaiki. Hawa dapat berapa markah Ya tak apa Hawa, kita tengok berapa dapat markah daripada 6 markah Alright. So ini jawapan Hawa. Okay. So tinggi dan berat ialah variasi selanjar. Okay, betul? Cuma dalam saya punya template tu ialah contoh kan. Contoh variasi selanjar. Okay, 1 marks for you there. Well done. Right. Berikan 2 ciri sepunya. Okay, kat mana nak cari ciri sepunya? Soalan tanya variasi selanjar. So tengoklah dekat kolom ni je. Tak payahlah tengok kat kolom ni. Ya betul, saya faham. Okay, tak apa. Terima kasih kerana berusaha. And you finally made it. You answer all the questions. Okay. So berikan 2 ciri sepunya dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Ni Okay, betul. Tidak boleh diwarisi. Betul. 2 marks for you there. Okay, berikan satu contoh lain. Okay, dia dah bagi kita berat. Dia dah bagi kita tinggi. So tinggal, warna kulit. Betul. 1 marks here. Berikan satu bukan contoh. So jangan tengok dekat merah, kita tengok kat kotak biru. Okay, pilihlah salah satu contoh ni. Nak cap jari boleh, jenis darah boleh, warna iris mata boleh. So Hawa ambil jenis darah. Dah berapa markah dah ni? 5 markah. Okay. So dia kata apa konsep sebenar? Variasi selanjar ialah dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan tidak boleh diwarisi. There you go. 6 marks max. Well done. Okay, nampak tak? Okay, saya tengok chat box sekejap Tadi macam ada benda kat chat box. Dia punya tu tak. Cikgu, ciri-cirinya memang dia ada bagi. Okay, Salina. Ciri-ciri yang konsep yang ditanya tu tak ada diberi. Tapi sebab hari ni cikgu nak ajar teknik menjawab soalan tu, jadi saya sediakanlah ciri tu untuk awak. Sebab kalau saya tak bagi ciri ni, awak tak ingat, jadi klik-klik lah, tak ada jawapan. Sebab hari ni saya punya fokus adalah untuk menjawab. So saya providekan ciri tu, awak pilih sendiri. Saya nak tengok awak nampak tak macam mana nak pilih. Struggle dapat gak markah. Alhamdulillah. Jangan stres. Okay. So macam saya cakap tadi, saya akan bantu awak. Nanti lepas kelas ni, saya akan bagi slide saya. Lepas tu saya akan bagi latihan. Semua konsep yang saya dapat gather, saya kumpulkan sepanjang Form 4 dan Form 5. Saya akan buat table untuk awak ingat. Hafal. Nasib baik, masa soalan tanya, awak boleh jawab dengan mudah lah. Saya mudahkan kerja awak untuk, saya dah shortlistkan konsep yang ada, yang mungkin boleh ditanya. Tugas awak, hafal lah. Sebab kemahiran seorang pelajar tu mesti ada kemahiran mengingat. So kat situ diuji untuk awak ingat lah konsep-konsep ciri-ciri ni. Okay? Tak apa, kita buat slowly. Okay? Right, there you go. Well done. Hawa, 6 marks for you. Dia akan tanya macam yang cikgu bagi ni ke? Dia akan macam ni lah. Contoh dia. Dia akan, jangan salah faham dia tak bagi awak jadual ni. Dia akan bagi awak ni saja. Ya, saya bulatkan. Dia akan bagi ni saja.
Tapi ni adalah cara yang saya buat mudah. Dia boleh bagi macam saya buat tadi. Yang kelenjar endokrin tadi pun dia boleh buat cara macam tu. Yang first tadi saya buat macam ni kan. Dia boleh pelbagaikan. Tapi yang penting apa yang ada dalam rajah tu awak kumpulkan balik, jadikan dia dalam bentuk ayat seperti mana yang saya dah bantu buatkan ayat tu. Cuma masukkan A, B dengan X tu. Settle ayat tu. Okay. Alright. Salina nampak tak? Daniel, Haris. Ada tak lagi yang dapat jawab? Saya tengok Okay. Emily pun jawab juga. Bagus. Kita tengok Emily punya. The struggle is real kan? Nak masuk align semua tak apa. Allah nampak usaha tu. Yang push tu. Okay. Alhamdulillah. Okay, nampak. Okay, so see. Soalan satu, tinggi dan berat badan adalah contoh bagi variasi selanjar. Betul. Bagus. Satu markah. Dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Betul. Ni jangan ulang lagi. Saya rasa mungkin copy paste kot yang ni. Yang ni kita ambil lah yang kedua ni. Okey. Atau dia tak bagi siap lagi. Betul. Betul, faham. Tak apa. Sebab kita we are running out of time. So saya tak nak lah awak dah tulis, saya tak baca kan. Jadi apa yang ada kita baca je lah dulu kan. So hopefully dapatlah apa yang saya cuba kongsikan. Saya dah cuba untuk ringkaskan lah konsep tu seringkas dan semudah yang boleh untuk dipahami. Tapi like I said, saya cakap awak nampaklah senang. Bila awak buat no tak dapat jawapan juga kan. Jadi so awak kena buat banyak latihan. Macam saya cakap, saya akan bantu. Okay. Saya play saya punya part dengan memudahkan awak. Awak kenalah juga usaha in terms of mengingat, buat latihan supaya awak dapat tangkap cara tu. Okay. Saya ada sediakan satu lagi sebenarnya soalan yang kedua untuk awak buat juga. Tapi saya tengok lagi 5 minit tinggalnya. Jadi sekarang awak nak cuba juga buat soalan yang kedua. Saya tunjuklah nanti awak buat Saya soalan yang saya dah sediakan untuk awak cuba. Ni. Tentang mutasi gen. Okey, saya komen sikit soalan ni. Okey, mutasi gen, dia punya pasangan opposite dia yang bertentangan dia adalah mutasi kromosom. Kalau ingat, okey, macam mana kita nak tahu apa penyakit yang disebabkan oleh mutasi kromosom atau mutasi gen? Untuk mutasi kromosom, penyakit dia ada perkataan sindrom. Kalau penyakit tu tak ada perkataan sindrom, tu adalah mutasi gen. Tu tips dia. Kan kalau dalam soalan objektif contohnya dia cakap kan, sindrom Down, sindrom Turner, lepas tu satu jawapan tu tak ada sindrom. Most probably yang tak ada tu adalah jawapan dia lah. Tu untuk soalan objektif. Kan? Okay. So, kita kena tahu apa opposite kepada tajuk yang diberi itulah. Kalau mutasi gen, opposite dia mutasi kromosom. Kan? Jadi tulis maklumat, contoh kat sini saya beritahu je lah Mutasi gen, buta warna dan thalassemia adalah contoh mutasi gen. Satu markah. Okey, dua ciri sepunya. Awak ambil lah ni satu, ni dua. Okey, berikan satu contoh lain. Dia kata dia buta warna tak boleh dah, thalassemia dah tak boleh dah. So tinggal hemophilia. Okey, berikan satu bukan contoh. Jangan ambil yang merah, ambillah yang biru. Pilihlah salah satu. So ambillah contoh sindrom Down. Okey. Nyatakan konsep sebenar. Okey. Konsep sebenar kita kena ambillah mutasi gen. Mutasi gen ialah perubahan kimia yang berlaku pada gen dan menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen. Okey, senang kan? Senang. Cuma kena adalah dia punya konten yang awak kena hafal dan ingat. Right, saya dah sediakan. Okey, lepas ni awak boleh buka Moodle. Okey, dalam slot sains punya tu awak cari. Saya akan tengoklah saya sama ada saya akan sediakan yang saya ada sekarang ni pada saya buat dalam bentuk words lah. Kan? Tapi sebab saya tak nak buat dalam bentuk words sebab apa? Sebab nanti awak tak buat, awak dah tengok jawapan. Saya selalu bagi, kalau perasan dalam slot saya bagi semua dalam Google Form. Sebab apa?
In order for you to get the answer, you have to try first. Bila you submit, baru you tahu jawapan you betul ataupun salah. So that's when you learn. Okay, so tengok macam mana. Saya akan akhirnya lah nanti, saya akan masukkan jugalah yang words tu, tapi sebelum saya bagi semuanya, saya akan suruh awak buat dulu. Awak salah, bawa belajar daripada kesilapan tu. Hopefully, kesan dia lebih maksimum lah bila dah buat salah tu. Alright, Alhamdulillah, senang je. Okay, so saya rasa itu kot untuk perkongsian saya hari ini. Okay, kita dah pada perkongsian yang second akhir lah. Minggu depan adalah minggu yang terakhir untuk saya kongsikan. Jadi sebelum kita akhiri slot hari ini, so saya nak, siapa yang dah masuk dalam saya punya class point tu bolehlah beri feedback apa yang dah belajar hari ini. Ada 7 orang dalam ni. So bolehlah bagi feedback. Tulislah apa nak tulis. Okay, dan kita akan habis. Sorry tak share screen. Okay, boleh? Siapa yang dah masuk dalam kelas point tu, bagi respon. Ada 7 orang dalam tu. Okay, tutup dulu. Okay, sebenarnya siapa je yang ada dalam ni? Okay, Haris ada. Emilin ada. Anis pun ada. So bolehlah bagi feedback sikit apa yang dah dapat hari ni. Cepat-cepat, saya bagi 2 minit. Silakan. Okay, cepat. Salina, siapa yang tak ada dalam chatbox pula. Siapa yang tak ada dalam kelas code ni, kelas point ni bolehlah tulis dekat chatbox pun boleh. Nakal lah. Sebenarnya saya boleh tahulah semasa live ni siapa yang dah tulis. Okay, Salina boleh tulis kat chatbox. Siapa yang Salina dapat? Alhamdulillah. Hawa, saya perasan 2 kali, semua kelas saya ada Hawa. Okay. Kita 2 minit keluarlah submission ni. Okay. Ada 3 orang. Alhamdulillah. Saya doalah kan siapa yang setia-setia ni dapatlah pengakhiran yang baik. Okay, so dapat tahu macam mana nak buat bahagian C. Okay, ni siapa? Saya tak tahu. Bahagian C, ingat bahagian C kita ada 3. Satu eksperimen last week. Hari ni saya ajar konsep C. Minggu depan saya nak ajar satu lagi cara. So minggu depan barulah complete bahagian C tu. Okay, so stay tune untuk next week. So boleh buat jadual dalam periksa. Saya belajar teknik dan buat konsep bahagian C. Okay, to be honest, awak dah tahu ke cara nak buat ni sebelum ni? Okay, dia ni kata saya dapat banyak ilmu, dah banyaklah cara untuk buat jadual. Banyaklah. Okay, so Alhamdulillah, something new for you. So please, I've done my part, sharing with you. You do your part, buat practice. Latihan jangan tinggal. Okay, macam minggu lepas motivator tu kata kan, walaupun sedikit, tapi kalau kita buat hari-hari, dia akan ada impaknya, jangan risau. Alhamdulillah. Okay, so itu sajalah daripada saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Yang terlebih kata tu saya minta maaf lah. So, saya harap perkongsian hari ini bermanfaat. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Saya tak dengar suara pengurusi majlis. Kan? Ke saya seorang je tak dengar?
Ya. Okey. Belum tak. Okey, dah? Boleh. Okey, ulang balik. Maaf. Terima kasih atas segala perkongsian teknik dan cara menjawab soalan bagi subjek sains oleh Cikgu Hafizah sebentar tadi. Diharap segala ilmu perkongsian akan memberi manfaat kepada semua pelajar yang bakal menduduki SPM 2021 pada 2023. Baiklah. Saya akan berkongsi beberapa 2-3 patah perkataan saja berkenaan dengan tips untuk belajar. Okey. Pertama, kita sebagai student perlulah menghargai masa. Janganlah sesekali menyia-nyiakan masa walaupun seminit. Seorang pelajar yang cemerlang akan menggunakan masa yang terluang, masa seperti pertukaran kelas, masa menunggu kereta dan masa sebelum hidangan makanan. Mereka boleh membaca 1 atau 2 soalan objektif dan membuat ulang kaji pelajaran yang ringkas yang telah mereka belajar. Selain daripada itu, awak-awak adik-adik semua boleh membawa buku nota ringkas ke mana-mana saja sebagai persediaan kalau ada masa luang untuk baca-baca. It's normal. Jangan membazir masa lah. Pesan, just buat nota ringkas. Macam mana nak cakap? Baca nota sikit-sikit pun, lama-lama dia akan makin bertumpuk dan awak semua akan dapat balik ilmu tu semua balik. Selain daripada itu, buat homework dan study banyak-banyak. Kalau tak faham, macam tadi cikgu ada cakap, kena sentiasa bertanya kalau tak faham. Jangan malu. Kalau awak malu, awak takkan dapat ilmu apa-apa. Lepas tu, last sekali, tolong awak beri tumpuan semasa pelajaran. Sebab kalau awak tak bagi tumpuan, awak tak akan dapat apa yang cikgu-cikgu awak ajar. And the last one is benda yang selalu orang abaikan tapi penting, iaitu jaga hubungan baik dengan keluarga, ahli ibu bapa dan orang sekeliling. Restu daripada ibu bapa dan cikgu tu sangat penting. Menjaga hubungan baik amatlah penting supaya anda sentiasa memperoleh keberkatan dalam hidup dan mendapat keputusan dan keinginan apa yang anda semua nak. Sekian daripada saya. Yang diberikan oleh Kak Aisyah tadi. Okey, semua dekat sini lagi Kak. Boleh Kak Mai? Kalau tak boleh buka mic, boleh tulis dalam ruangan chat. Sebab akan nak buat quiz. Suara Kak sangkut-sangkut lagi ke? Dengar tak? Okey. Orang nak buat satu quiz dan satu pantun. So, siapa yang dapat jawab bagi uji KPSC. Macam biasa-biasa buat tu. Dekat balik. Dengar tak? Korang dengar suara Kak sangkut-sangkut ke? Tak jelas ke macam mana? Line ke? Sebelah apa ke? Tak ada. Dia macam tak jelas tu. Okey. Kalau tak jelas, kita balik ya. Okey. Terus Kalau tak jelas. Oh. Eh? Sekejap.
Maaf. Okey. Okay. Any respon? Awak-awak semua tak nak buka kamera ke? Comel. Okey. Kamera ghosting. Okay. Soalan Okay. Cantik-cantik dan handsome. Okay. Kuis yang pertama daripada akak, akak nak minta, kita kan, awak semua kan belajar pendidikan Islam. Boleh akak minta bagi akak 3 contoh sunat muakkad yang korang belajar sepanjang tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Boleh tak? 3 je. Sunat muakkad. Kalau dah jumpa jawapan, boleh chat dekat ruangan chat box. Okay? Faham tak soalan akak? muka. Okay. Boleh. Take your time. Okay. Berapa? Ini berapa? Guna. Ya, Haris. Kalau boleh yang awak belajar masa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebab itu yang akan masuk exam. Kalau kunut ni daripada sekolah rendah. So, sunat muakkad ni dia sunat yang dituntut dalam agama. Maksud dari Puasa wajib, Dek. Form 4 dan Form 5. tak dimasuk. Tak ada. Sempat Nampaknya tak ada yang tahu ni. Dua dah dalam. Tak apa, cuba. Nak kena tukar soalan. Mana maksudnya? Next question. Next question. Okay. Okay, tak apa. Sudah jumpa dah. Okay. Kalau tak ada yang boleh jawab yang tu, akak bagi soalan berkenaan dengan sains tadi. Boleh akak tahu awak senaraikan untuk mitosis dengan meiosis, dia akan menghasilkan berapa sel anak? Bagi secara spesifik. Mitosis berapa? Meiosis berapa? 6%. Tak jelas ambil hadiah tu. Buat apa kami? Aku dah hadiah. Kita nak bagi korang. Anak-anak. Okay, betul. Dah. So, Daniel, awak daftar. Akak. Maaf Haris, Daniel jawab dulu. Okay. Perdamaian. Nanti kalau kepada Daniel, nanti boleh ambil nombor telefon akak. Ada. Boleh ambil nombor telefon ni, nanti chat akak, Kak Hani. Nama awak, ni, alamat dengan nombor telefon. Okey, Boleh? soalan yang kedua. Pantun tau. Okay. Haris ambil pula. Okay. Kalau- Sehari nanti cak akak. Kalau Daniel tak nak, Haris pun boleh. Tolong kawan. Okay. Boleh juga. Boleh. Nanti ambil nombor telefon tu, nombor telefon Kak Ani tu. Nanti chat. Okay, untuk pantun pula. Pergi ke kota naik
angkutan. Tidak lupa berkunjung ke balai kota. Punya sisik tapi bukan ikan. Punya mahkota tapi bukan raja. Apakah ia? Dengar tak? Okey, akak ulang balik pantun tadi. Pergi ke kota, naik angkutan. Tidak lupa berkunjung ke balai kota. Punya sisik tapi bukan ikan. Punya mahkota tapi bukan raja. Dina dengar tak? Rasa betul lah. Malu tak mulut. Pergi ke kota, naik angkutan. Tidak lupa berkunjung ke balai kota. Punya sisik tapi bukan ikan. Punya mahkota tapi bukan raja. Apakah ia? Konten kak, konten. Dengar tak apa yang akak cakap tadi? Okey, sila fikirkan apa yang jawapan-jawapan. Tiba-tiba tak dengar. Misal. Buat type kat situ. Dia punya. Okay. Sekejap ya. Sekejap akak salin lah soalan. Hilang semua. Sekejap ya. Kalau raja lah dari belakang dia. Kenapa? Lupa berkunjung ke balai. Yang biasa tu kan? Yang biasa. Apa? Sekejap. Sekejap ya, akak type. Kota. Punya sisik Tak akak dipakai. tapi bukan ikan. Boleh? Punya mahkota tapi bukan raja. Apakah ia? Anta. Mana tanda soal? Nampak tak apa yang akak cuba sampaikan kat chat tu? Betul. Ya dah, Wani dah dapat. Nanti Wani ambil nombor telefon yang tadi. Then boleh chat dekat akak. Boleh tak? Wani? Okay, nanti ambil nombor tu, chat. Nak nama awak, nombor telefon and alamat. Boleh? Dan pantun. So nampaknya bersama murid kita sebelum majlis saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian sepanjang program ini berlangsung pada hari ini. Sekian saja untuk hari ini. Jika terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada Tuhan diri kami sendiri dan Jangan. Kita tangguh. majlis ini